Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslim majlis yang saya muliakan, kasih yang berhormat Datin Sri Presiden Tuan Wan Azizah Wan Ismail, Presiden Parti Keadilan Nasional, yang saya muliakan Al-Fadil yang berhormat Senator Ustaz Hassan Shukri, Naib Presiden PAS, rakan-rakan pimpinan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Pertamanya saya mohon maaf suara kurang sedikit tertinggal di lunas. Saudara saya kasih sekalian, tanggal 29 memang cukup manis, 29 November yang lalu. Apatah lagi ianya berlaku di bulan Ramadan Mubarak. Saya terkenang peristiwa silam di bulan Ramadan, bukan di lunas, di Jakarta, Indonesia, 2 tahun yang lalu. Pada masa itu saya yang menjadikannya istimewa, kerana pada masa itu saya bersama dengan calon kita yang menang, Saudara Saifuddin Nasution, di Jakarta, Indonesia. Saya masih ingat bila di perantauan ini, sehebat mana pun semangat kita, tiba-tiba kita rasa ada kalanya kita merasa gusar, kita merasa hiba, kita merasa sayu berada di perantauan. Di bulan Ramadan Mubarak khususnya, perasaan itu menjelma. Saya masih ingat, saya Saudara Saifuddin, Dr. Rahim Gaus, beberapa teman lain pada masa itu berada di Jakarta, Indonesia, dalam keadaan yang cukup hibah dan sedih menyambut Ramadan Mubarak di rantau orang buat pertama kalinya. Tiba-tiba datang berita gembira. Saya masih ingat masa itu, masa datang masuk maghrib, ingin menjamah rezeki. Pada masa itu tiba-tiba datang panggilan telefon dari Kuala Lumpur, memberitahu satu berita gembira, tanpa kita sangka, tanpa diduga. Walaupun kita tahu, tapi kita tak menduga dan menyangka. Samsing Bacul Rahim Nur akhirnya mengaku bahawa beliaulah orang yang memukul Saudara Anwar Ibrahim. Pengakuan itu dibuat saudara pada bulan Ramadan. Maknanya itulah kehebatan dan keajaiban Ramadan. Peristiwa itu memberi kekuatan dan semangat pada kita yang pada masa itu berada di Jakarta, termasuk pada masa itu Saudara Saifuddin Nasution. Sebab itu pada awal lagi bila teman-teman tanya apa pandangan saya, apa sikap saya, tanpa menengok statistik yang ada. Kalau tengok statistik, gerun kita 4,000 lebih majoriti mereka. Tetapi saya bisik pada Saudara Saifuddin, apabila confirm saja beliau menjadi calon, saya kata, Saifuddin, pertama kita gerakkan di peringkat bawahan, peringkat rakyat. Kedua, kita berdoa terus pada Allah SWT. Ingat Saifuddin, bulan Ramadan Mubarak punya kehebatan dan keberkatan luar biasa. 2 tahun yang lalu kita merasai keajaiban Ramadan di Jakarta, Indonesia. Insya Allah Ramadan kali ini kita akan sekali lagi merasai keajaiban Ramadan. Alhamdulillah, 3 Ramadan 29 November yang lalu, keajaiban Ramadan menjelma sekali lagi. Ianya satu kemenangan yang luar biasa, saudara. Bukan sekadar satu don, bukan juga sekadar menafikan 2/3, kerana ia bukan persoalan don, bukan persoalan satu kawasan, bukan persoalan satu negeri. Ianya persoalan negara, persoalan masa depan negara, persoalan pertembungan di antara perjuangan yang meletakkan ciri-ciri curang, ciri-ciri di mana ugutan dibuat, ciri-ciri di mana isu perkauman dilakukan, ciri-ciri di mana kampit-kampit beras diagih-agihkan, ciri-ciri di mana jalan-jalan tiba-tiba terus menjadi gelap hitam tanpa tanda-tanda garisan di tengah, sehingga banyak aksiden yang berlaku di lunas. Kesemua ciri-ciri ini bertemu dengan satu perjuangan yang sama sekali berbeza. Barisan Alternatif menampilkan calon
yang bagi kita bukan mewakili mana-mana kaum. Saifuddin Nasution sejak awal diletakkan sebagai calon kerana bagi kita saudara Saifuddin adalah seorang tokoh muda yang punya rekod cemerlang, tokoh muda yang akan kita harapkan untuk meneruskan perjuangan menentang kezaliman bukan sekadar di Kedah tapi seluruh negara Malaysia. Itu perjuangan, itu pertemuan. Dan ianya kebetulan berlaku cukup tempoh setahun pilihan raya umum berlaku. Sebab itu ianya sebenarnya seperti yang disebut oleh Dara Lim Kit Siang dalam kenyataan akhbar, a report card, satu ujian report card lepas setahun. Siapa yang gagal, siapa yang lulus. Jelas yang gagal Barisan Nasional, yang lulus cemerlang Barisan Alternatif. Itu pun tak mengaku ya. Tak nak mengaku, nama nak mengaku jauh sekali, tak mengaku. Tiba-tiba kita pula yang dikata pelampau. Kita pula yang dikata meniupkan isu perkauman. Yang ugut kaum Cina siapa? Dia yang ugut, yang gunakan isu perkauman mereka. Ini yang mereka lakukan. Tiba-tiba kita pula yang ditonjolkan sebagai orang yang meniupkan api perkauman dan sebagainya. Saya ingin nyatakan di Lunas sebagai ketua muda dengan teman-teman, saudara Faizal pun ada, saudara Mahfuz terpaksa duduk di dalam sementara, tetapi saya yakini beliau bersama pemuda Barisan Alternatif menyatakan bahawa perjuangan Lunas penting kerana bagi kita mahu merubah sistem, landscape, culture, budaya, politik Malaysia yang bukan lagi berasaskan kepada perkauman. Kita mahu berjuang atas nama prinsip. Lawan kita bukan orang Melayu, orang Cina, orang India. Lawan kita adalah perasuah. Sama ada dia Melayu, sama ada dia Cina, sama ada di India. Kalau dia perasuah, kalau dia menyeleweng, kita akan tentang habis-habisan. Ini politik kaum kita. Dan alhamdulillah rakyat Lunas, utamanya kelompok Tionghoa yang diugut secara terang-terangan oleh Mahathir, tiba-tiba dia kata dia pula selamatkan kaum Cina ni. Tiba-tiba. Sebab tu besoknya saya terus jumpa kawan-kawan di Lunas. Dalam ceramah di Lunas, sehari selepas tu saya kata, saya tahu, saya dulu daripada Kementerian Kewangan, dana harta syarat minimum untuk sesebuah syarikat itu diselamatkan oleh dana harta, syarikat tersebut mesti ada hutang lebih 5 juta dalam bank. Maknanya yang nak diselamatkan yang lebih 5 juta lebih hutang. Yang macam kita ni 20 ribu, 30 ribu satu pun jangan harap boleh jalan. Sebab itu saya tanya rakyat Lunas, orang Cina Lunas, angkat tangan berapa orang yang ada hutang bank lebih 5 juta. Tak ada orang pun angkat. Maknanya tak ada seorang pun orang Cina, orang Tionghoa Lunas yang diselamatkan oleh Mahathir Mohamad. Yang dia selamatkan ada Cina, ada Melayu pun ada, India pun ada. Dia selamatkan bukan kerana mereka Cina atau Melayu atau India. Dia selamatkan mereka kerana kroni, kerana nepotisme. Ini yang kita mau tentang, saudara. Saudara yang saya kasih sekalian, hari ini saya ada beritahu Sami Velu buat kenyataan. Tiba-tiba dia tengah popular ni kena sebut, geram ni macam. Dia kata saya akan minta penjelasan daripada pihak polis sebab apa pengundi hantu ni boleh dihantar pulang. Saya nak bagi tahu penjelasan terperinci akan diberitahu oleh pengarah pilihan raya yang berhormat Saudara Azmin yang bertempur habis-habisan dengan benda ini. Cuma saya nak bagi tahu sampai Velu, yang nak hantar balik ni bukan kita. Yang buat keputusan untuk pulang ke Kuala Lumpur mereka. Ketua MIC Kedah, Ketua MIC Selangor yang buat keputusan. Sebab apa dia buat keputusan? Sebab dia dah takut. Satu demi satu kita bongkar. Macam-macam yang kita bongkar. Ada yang tak ada permit, ada pula yang nama permit, nama Melayu ada, nama Cina ada, nama India ada, tapi dalam bas semua India ada. Macam-macam lagi yang kita bongkar. Lama-lama mereka tak boleh tahan, panggil Setiausaha Agung Barisan Nasional Khalil Yaakob. Yang tu kita reserve, Saudara Azmi akan cerita apa jawapan dia pada Khalil Yaakob. Khalil Yaakob pun keluar, tak boleh tahan. Akhirnya mereka buat keputusan antar pulang sebab mereka takut penyelewengan mereka dibongkarkan pada masa itu juga di Lunas. Ia bukan keputusan kita. Keputusan untuk pulang adalah keputusan mereka kerana mereka takut
dengan semangat kita yang tidak berganjak. Ini benar. Saya cukup terkejut, saudara, utamanya orang kampung. Rupa-rupanya orang kampung ni bila nak naik angin, boleh tahan. Kita nak tahan dia pun kita mengisau. Itu yang terlepas ketika tu kan. Nak buat macam mana? Memang cukup semangat mereka. Sebab itu mereka gentar. Ini bukan keputusan kita. Ia juga bukan keputusan polis. Tetapi saya nak bagi tahu pihak polis, kalau dia jawab Sami Belu, saya pun mau tunggu jawapan daripada mereka. Saya dah nyatakan, saya dah beri soalan 2 hari sebelum pilihan raya umum di pilihan raya kecil di Lunas berlangsung. Apabila malam sebelum kenyataan dibuat, 5-6 orang budak-budak bawah umur ditangkap kerana menyebarkan VCD yang kononnya di dalam itu merupakan pengakuan Sukma dan beberapa perempuan wanita jalang mana entah yang diambil, yang mengaku kononnya mereka diliwat dan diperlakukan oleh saudara Anwar Ibrahim. Kita tangkap 2 malam sebelum pilihan raya kecil berlangsung. Kita tangkap dan kita bawa mereka ke pusat markas mereka. Ribuan VCD yang disimpan di pintu depan markas mereka itu, bendera PAS dan bendera keadilan yang dikibarkan. Mereka bertopengkan kita untuk melakukan perbuatan terkutuk itu. Persoalan saya kepada pihak polis, bagaimana pengakuan Sukma yang merupakan pengakuan yang dibuat di depan polis boleh berada di tangan Barisan Nasional. Pengakuan itu sehingga ke hari ini masih lagi merupakan dokumen rahsia, tidak pernah dibawa, tidak pernah dijadikan dokumen awam, dokumen publik. Mahkamah pun tidak pernah dibawakan pengakuan tersebut, tidak pernah dikeluarkan pengakuan tersebut. Bila kita tengok VCD tersebut, pengakuan Sukma termasuk dalam VCD tersebut. Soalan pertama kita kepada pihak polis, apakah ianya merupakan pengakuan yang dibuat? Apakah ianya merupakan betul-betul pengakuan yang dibuat di depan polis? Pengakuan paksa. Ingat baik-baik, bukan pengakuan betul, pengakuan paksa yang dibuat di depan polis. Itu yang pertama. Kedua, kalau ianya betul pengakuan itu pengakuan Sukma yang pernah dirakamkan oleh pihak polis, persoalan kita, mengapa ianya boleh sampai ke tangan Barisan Nasional? Kita berhak mendakwa pihak polis juga terlibat bersekongkol. Sebab itu kalau mau jawab Sami Belu, mari sini, jawab saya dulu pihak polis. Saudara yang saya kasih sekalian, sebab suara pun tak apa nak keluar, ramai lagi pimpinan pengarah akan beri secara terperinci banyak perkara yang berlaku. Saya hanya sekadar ingin menyatakan pada saudara, Lunas ini penting, maknanya besar. Ianya merupakan satu sejarah, bukan sekadar kemenangan satu dun. Sejarah di mana buat pertama kalinya di kawasan yang campur, kawasan tidak ada majoriti besar, majoritinya tidak besar, minoritinya tidak kecil, oleh mana-mana kaum, kita buat pertama kalinya dapat menumbangkan Barisan Nasional. Ini sejarah. Sebab itu kita harus bergerak dari situ. Kita harus terus ke depan dengan rasa yakin, dengan keyakinan kita untuk berdepan dengan rakyat, untuk menyatakan bahawa ini politik baru. Ini politik baru. Sebab itu saya sukacita ingin mengumumkan, kita tunggu kepulangan saudara Mahfuz. Bila dia pulang saya akan berbincang dengan dia. Kita akan turun selepas raya ini ke seluruh negara untuk menceritakan kepada rakyat apa makna kemenangan Lunas. Makna kemenangan Lunas adalah dua. Kemenangan Lunas adalah sebenarnya lahirnya satu politik baru. Kita harus berdepan dengan mereka, yang Melayu, yang Cina, yang India, terutamanya kaum Tionghoa. Kita kena berdepan dengan mereka. Kita bukan mainkan isu suju, isu sekolah wawasan hanya untuk menarik undi mereka. Kita berpihak pada mereka kerana jelas kezaliman dilakukan terhadap mereka. Siapa sahaja yang dizalimi, sama ada dia Melayu, dia Cina, dia India, akan kita pertahankan. Kita mesti terus meyakinkan rakyat Melayu, Cina dan India, perjuangan kita adalah berteraskan kepada keadilan. Kita bukan jual prinsip hanya untuk mendapatkan undi.
kita berjuang atas nama prinsip dan kita akan terus mempertahankan prinsip itu. Sebab itu kita akan turun, saudara, semua pemimpin pemuda Barisan Alternatif semuanya akan turun untuk berdepan dengan rakyat, untuk menerangkan rakyat mana sebenar lunas. Selain daripada itu, saudara, saya juga ingin menyeru untuk kita memperkukuhkan tekad, untuk kita terus meniupkan semangat baru ini. Kita ingin melunaskan semua kawasan-kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri seluruh negara. Ini kita. Dan yang paling hampir, kita ingin melunaskan kerajaan negeri Sarawak yang dijangka akan dibubarkan selepas Hari Raya Aidilfitri nanti. Sebab itu semangat lunas akan kita bawa ke Sarawak. Siapkan tambang kapal terbang masing-masing, kerana tidak ada kapal terbang percuma, tidak seperti Barisan Nasional. Tetapi nawaitunya jihad, saudara. Nawaitunya untuk kita tiupkan semboyan perjuangan di bumi Kenyalang Sarawak. InsyaAllah akan kita tumbangkan satu lagi diktator tua yang bernama Taib Mahmud di Sarawak. Ini seharusnya menjadi semangat, cita-cita dan azam kita. Saudara yang saya kasih sekalian, tadi kita berbuka puasa di Hospital Besar Kuala Lumpur. Gunanya apa? Gunanya untuk memberi mesej jelas kepada sikap tindakan zalim pimpinan kerajaan, terutamanya Menteri Dalam Negeri Abdullah Ahmad Badawi. Kita ingin beri amaran kepada Abdullah Ahmad Badawi, jangan beliau dihina oleh orang Melayu seperti mana orang Melayu menghina Mahathir Mohamad. Jangan biarkan di sehina itu. Apa yang dilakukan terhadap Saudara Anwar yang akan diceritakan oleh Datin Sri Wan Aizah cukup zalim dan seharusnya ditentang habis-habisan. Sebab itu kami tadi berbuka puasa di Hospital Besar Kuala Lumpur bersama Saudara Anwar Ibrahim. Cuma kami di tingkat bawah, di ground floor, di tanah, beliau di tingkat 5. Itu je bezanya. Tapi semangatnya berbuka puasa bersama dengan Saudara Anwar Ibrahim di Hospital Besar Kuala Lumpur. Dapatlah kita tengok lambaian tangannya dari tingkat 5. Dan kita mau beri amaran kepada kerajaan, kalau mereka tidak mengubah sikap zalim mereka kepada Saudara Anwar dan keluarga di bulan Ramadan Mubarak ini, kita bukan minta apa, kita minta hak beliau sebagai rakyat Malaysia. Itu saja. Kita bukan minta apa-apa keistimewaan pun, walaupun beliau juga punya hak diberikan sedikit keistimewaan sebagai bekas pimpinan negara. Itu pun tak mau bagi, tak apalah, kita minta sekurang-kurangnya sedikit hak asas beliau sebagai seorang rakyat yang sedang dirawat seharusnya diberikan, tidak dinafikan haknya. Datin Sri Tun Aizah akan menegangkan secara lengkap apa yang berlaku dalam tempoh 2-3 hari ini. Yang saya inginkan daripada rakyat, lunas seharusnya memperkukuhkan semangat kita, lunas seharusnya membakar semangat kita, lunas, saudara, dengan kebangkitan rakyat yang luar biasa. Hari ini buat pertama kalinya Mahathir Mohamad sendiri mengakui. Dia lepas mesyuarat tertinggi UMNO tadi, dia kata apa? Dia kata pengundian tu ni mungkin datang daripada 100,000 pekerja Barisan Alternatif yang berada di lunas. Itu pula ceritanya. Kita pula jadi hantu, yang hantu dia, kita pula jadi hantu. Dan yang paling penting, saudara, dia buat pertama kalinya mengakui ada 100,000 orang, 100,000 penyokong Barisan Alternatif di lunas. Ingat baik-baik Mahathir Mohamad, 100,000 ini boleh kita gerakkan bila-bila masa dari lunas ke Kuala Lumpur, bila-bila masa. Sebab itu kalau mereka terus dengan sikap zalim dan angkuh mereka, kita akan terus berhimpun dan berbuka puasa di Hospital Besar Kuala Lumpur. Saya ajak semuanya, bukan sekadar tepuk, bukan sekadar berteriak dengan semangat, tetapi untuk bersama-sama. Kalau ada kurma pun kurmalah makan kita, saudara. Yang penting kita mesti bersama untuk memberikan mesej jelas, kita sebagai rakyat yang merdeka, yang bermaruah, tidak akan mengizinkan kezaliman dilakukan seperti rupa. Saya ajak semuanya berbuka puasa bersama-sama dengan Saudara Anwar Ibrahim di Hospital Besar Kuala Lumpur pada hari Isnin ini, insya-Allah. Dalam pada itu, saudara, kita pulang tiupkan semangat reformasi di kalangan kita untuk kita bangkitkan satu semangat baru, politik baru dengan putusan cemerlang pilihan raya kecil lunas. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Azam. Kalau di lunas kita boleh dapat akhbar dengan percuma, iaitu adilkah
diberi nama Adilkah. Dan di sebelah luar sana kita ada lancarkan berita keadilan yang terbaru untuk melawan Adilkah yang dikeluarkan oleh Barisan Nasional. Berharga RM2 di luar sana dijual. Dan selain daripada itu ada kad hari raya yang tertera di depan Kuti Keadilan Nasional, iaitu YB Azmin Ali untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang kita kasihi, yang berhormat Datin Seri Dr. Wan Azizah Ismail, Presiden Keadilan. Yang kita kasihi, yang berhormat Senator Datuk Hassan Shukri, Naib Presiden PAS, para pimpinan PAS Keadilan, Saudara Faizal Sanusi, Ketua Pemuda PRM, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita mengatur syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dihimpunkan semula di sini untuk mendengar penjelasan daripada rakan-rakan berhubung peristiwa besar hijrah di Lunas. Kalau Izam hilang suara, saya pun kurang sehat. Utusan melaporkan saya sakit dada. Bukan setakat dada, hati pun sakit, tuan-tuan. Tetapi malam ini saya turut terima jemputan untuk memberi penjelasan kepada rakyat tentang apa yang berlaku di Lunas. Seperti yang disebut oleh saudara Izam, memang pada peringkat awal kita merasa sedikit gusar apabila melihat fakta angka yang ada di Lunas. Tetapi setelah kita turun ke bawah, kita berbincang dengan rakan-rakan daripada pimpinan DAP, saya sendiri terlibat secara langsung. Satu hari sebelum pilihan raya diadakan, saya bergegas ke rumah saudara Lim Kit Siang di Pulau Pinang untuk membincangkan tentang persiapan kita menghadapi saat-saat akhir di Lunas. Masyarakat Tionghoa, kalau tuan-tuan turun di sana, memang cukup luar biasa. Semangat mereka cukup luar biasa. Malahan dalam perjumpaan dan perhimpunan khusus dengan masyarakat Tionghoa yang turut dihadiri oleh Presiden, ada satu jamuan yang kita siapkan untuk 1,500 orang, yang hadir lebih daripada 3,000 masyarakat Tionghoa. Di dalam Pekan Lunas. Bukan sekadar itu, apabila pimpinan tiba, khususnya Presiden kita, orang-orang Tionghoa umur 70 tahun, ada yang 80 tahun, berdiri di atas kerusi melaungkan reformasi menyambut ketibaan Presiden Keadilan. Ini yang menyebabkan Barisan Nasional takut. Mereka mengatakan kita menggunakan isu perkauman, isu agama. Perkauman apa? Yang perkauman ialah mereka. Mereka menyerang masyarakat Tionghoa, masyarakat Tionghoa yang tak boleh terima dasar bahasa nasional, termasuk sekolah wawasan. Saya sebut depan masyarakat Tionghoa, bukan kita berselindung, tetapi saya mengingatkan masyarakat Tionghoa, kalau Dr. Mahathir menghalau orang-orang Tionghoa balik Tongsan, itu kenyataan dia. Kalau tak mau terima sekolah wawasan, balik Tongsan. Saya sebut semula kepada masyarakat Tionghoa, jangan bimbang. Sebelum kamu balik Tongsan, kita orang Melayu, 70% orang Melayu yang menolak UMNO dalam pilihan raya umum yang lepas, kita mesti pastikan sebelum orang Tionghoa balik Tongsan, dia balik India terlebih dahulu. Yang main
dengan isu perkauman dia, bukan kita. Sebab itu masyarakat Tionghoa dia hilang keyakinan kepada Barisan Nasional. Dia lebih yakin dengan barisan alternatif. Kerana parti kita, komponen kita bukan berasaskan perkauman. Tidak seperti BN, UMNO dengan Melayunya, MCA dengan Cinanya, MIC dengan Indianya. Tetapi kita, komponen kita bukan berasaskan perkauman, tetapi berasaskan kepada prinsip keadilan sejagat untuk semua kaum dalam negara kita. Sebab itu mereka sekarang yakin dengan barisan alternatif. Mereka menunjukkan sokongan kepada barisan alternatif, bukan kita. Begitu juga dengan isu agama, tuan-tuan. Pak Lah, Datuk Seri Abdullah Badawi memberitahu kita gunakan masjid. Siapa kata? Kalau tuan-tuan tahu, di Taman Selasih berlaku pergaduhan dalam masjid besar Taman Selasih di antara imam tempatan dengan anak tuyul. Berlaku pada satu hari apabila tiba solat zuhur, imam tempatan sudah pun berada di sejadahnya untuk mengimamkan solat zuhur, dan saf pun sudah dibina penuh masjid untuk menunaikan solat zuhur berjemaah. Apabila imam tempatan ini sudah pun siap, tiba-tiba anak toyo Menteri Besar Selangor datang ke sejadah imam, minta dia diketepikan. Dia minta untuk mengimamkan solat zuhur. Maka imam ini orang yang sudah lanjut usianya, sudah hampir 80 tahun, tidak mahu bertengkar, bergaduh. Dia memberi, terpaksa beredar. Tetapi bukan dia yang memberi laluan. Menteri Besar Selangor mengarahkan imam tempatan supaya ke tepi. Dia nak jadi imam. Langsung ahli-ahli karyah di situ, orang tempatan, marah kerana dia tidak menghormati imam tempatan di Masjid Besar Taman Selasih. Tetapi dia mendesak, dia nak jadi imam juga. Apabila dia mengambil tindakan tersebut, ahli-ahli karyah Taman Selasih semua keluar daripada masjid, tidak mahu bersama-sama dengan Menteri Besar. Siapa yang memperalatkan masjid? Seorang lagi, Hamid Osman, di Masjid Taman Selasih juga. Masjid Taman Selasih juga, selesai semayang maghrib, dia panggil imam dan Bilal, masukkan RM50 dalam poket Bilal tersebut. Kita sudah ada bukti dan kita akan dedahkan kepada pihak SPR kerana menteri sendiri yang memberi rasuah kepada Bilal masjid tersebut. Dia minta Bilal itu, dia kata dia masuk RM50, tolong buat jamuan di rumah Bilal tersebut. Dia nak hadir untuk bertemu dengan pengundi Taman Selasih. Imam dan Bilal ambil RM50 pulangkan balik. Kami tidak mahu terima duit daripada UMNO dan Barisan. Maka kenyataannya yang gunakan masjid mereka, yang menggunakan perkauman mereka. Maka orang Melayu, orang Tionghoa, orang India sedar bahawa mereka ditipu. Sebab itu mereka membuat keputusan pada 29 November yang lepas. Dulu dia kata kita didukung oleh orang luar, orang asing. Hari ini 29 November yang mendukung kita adalah orang lunas. Apakah orang lunas itu orang luar? Apakah orang lunas itu orang Amerika? Apakah orang lunas itu orang Eropah? Orang lunas ialah rakyat Malaysia yang menolak Dr. Mahathir, UMNO dan Barisan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya diminta untuk menjelaskan sedikit peristiwa kehadiran hantu-hantu dalam bulan Ramadan ini. Walaupun kita tahu bulan Ramadan ini segala bentuk syaitan digari, diikat, tetapi hantu UMNO terlepas juga. Sebenarnya bukan kita mengamalkan budaya samsing. Kita mendapat laporan daripada orang-orang dalam juga, rakan-rakan kita dulu, yang memberitahu nombor bas daripada mana, negeri mana, yang datang bukan daripada kawasan berdekatan. Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kubang Pasu pun ada, Jitra pun ada.
Sampai pukul 5:30 petang, jumlah yang kita tahan ialah 18 buah bas. Fikir tengok kalau 18 kali dengan 40, berapa ratus hantu ada di Lunas. Kita berjaya menahan. Bukan kita menggunakan kekerasan, kita tahan di markas besar kita, di Taman Mewah. Tetapi apabila kita sudah kumpulkan mereka, kita serahkan kepada pihak polis untuk menyiasat. Kita iring mereka sampai ke balai polis Lunas untuk menjalankan siasatan. Tetapi yang peliknya, mereka kata itu bukan pengundi. Mereka tuduh itu adalah hantu-hantu kita. Tetapi yang turun Tan Sri Khalil. Yang turun menyelamatkan mereka Menteri Besar Kedah. Yang turun pengurusi MIC Selangor, pengurusi MIC Kedah. Kalau itu hantu kita, yang mereka datang buat apa? Sudah tentu mereka yang lebih kenal hantu mereka. Kita bawa ke balai polis untuk minta pihak polis menjalankan siasatan. Kita bawa pagi itu, round yang pertama pukul 6 pagi, 6 buah bas. Sedang kita buat laporan, kawan-kawan kita, pemuda kita dapat tangkap 4 lagi buah bas. Selepas 1 jam 4 lagi bas, menjadikan 14 buah bas sampai waktu zuhur. Petang sebelum pusat pembuangan undi ditutup, 4 lagi kita tangkap, jumlah 18 buah bas. Begitu hebat jentera parti kita di bawah kepimpinan pemuda. Kita serahkan kepada polis, kita buat siasatan. Sedang kita buat laporan polis, arahan terima daripada orang politik supaya keluarkan bas-bas ini segera. Saya tidak benarkan. Saya beritahu dengan timbalan CPO Kedah Tuan Halim, mana mungkin mereka dibebaskan, laporan sedang dibuat. Ketika itu Tan Sri Khalil tiba. Dia beritahu Azmin, ini buat apa tahan? Ini semua petugas-petugas kita. Dr. Mahathir tuduh hari ini orang kita. Tan Sri Khalil beritahu saya, dia mengaku itu orang-orang dia. Bercanggah. Dia beritahu saya di balai polis Lunas, dia kata, Azmin, ini bukan pengundi, ini adalah petugas-petugas Barisan Nasional. Kenapa kamu tahan mereka? Saya sebut Tan Sri, kalau betul ini petugas yang datang berpuluh-puluh bas ni buat apa? Kalau betul mereka petugas, mengapa berpuluh-puluh bas datang? Dia kata nak membantu buat rayuan perayu undi. Ini bukan pengundi-pengundi hantu. Saya kata, Tan Sri, beginilah, depan timbalan CPO Kedah, saya kata kita datang daripada lubang yang sama. Ini kerja kita semua dulu. Memang kerja kita dulu. Saya minta maaf dengan kawan-kawan dalam PAS. Tapi kita sudah sedar, kita harus bongkarkan kepada rakyat. Bila saya beritahu Tan Sri ini kerja kita dulu, dia kata, betul juga lah. Depan timbalan CPO Kedah, dia kata kalau begitu kita serahlah pada polis. Akhirnya saya kata okey, saya boleh serahkan kepada polis, tapi jangan orang politik menggunakan kuasa mereka untuk menekan pihak polis. Malahan kehadiran Tan Sri Khalil di situ sudah cukup untuk memberi tekanan kepada polis untuk bebaskan mereka. Saya beritahu. Akhirnya timbalan CPO beritahu, tak apa, kita tidak akan bebaskan mereka sehingga semua laporan polis selesai dibuat. Jadi untuk memanjangkan masa, kita buat satu bas satu laporan. Jadi panjanglah sikit masa. Itu strategi kita. Jadi bila laporan selesai dibuat, polis kata laporan sudah diterima, mereka nak bebaskan, kita kata boleh. Saya panggil pengurusi MIC Kedah dengan Selangor, kita bincang. Mereka tahu, sebab kita ambil random secara rambang 5 orang satu bas. Kita dapat 30 penumpang, nama dan kad pengenalan mereka. Kita bawa pergi SPR yang berdekatan. Saya beritahu dengan polis, kamu ikut, Barisan Nasional ikut, BA pun ikut, untuk menyaksikan depan SPR siapakah orang-orang yang kita maksudkan dalam bas tersebut. Sampai di pejabat SPR, tuan-tuan, memang sah
mereka hantu-hantu pengundi Barisan Nasional. SPR tak benarkan BA masuk, wakil kita tidak dibenarkan masuk untuk menyemak senarai pendaftar pemilih dalam senarai SPR. Mereka tak benar. Maka budak-budak kita balik, kita minta, kita buat satu lagi sistem senarai pendaftar pemilih di Balai Polis Lunas. Situ pun mereka tak berani untuk menyemak. Akhirnya MIC setuju supaya mereka ini mesti dibawa keluar daripada Lunas. Dia tahu kalau kita desak, kita mempunyai banyak bukti-bukti yang menunjukkan dan mendedahkan bahawa inilah pengundi-pengundi hantu. Apabila polis bersetuju untuk membebaskan mereka, MIC setuju, saya minta supaya setiap bas 5 pemuda kita naik, dan setiap bas diekori oleh special squad Parti Keadilan Nasional mengekori mereka keluar daripada Lunas. Jangan mereka main-main dengan parti kita. Semua ada. Special branch kita ada, special squad kita ada, semua special kita ada. Sebab itu dia orang cukup letih dengan kita. Akhirnya tuan-tuan, kerana kekuatan jentera, pemuda dan rakan-rakan daripada PAS, DAP, PRM yang membantu kita, alhamdulillah kita dapat halau semua hantu daripada Lunas pada 29 hari bulan yang lepas. Dan alhamdulillah kita berjaya merampas kerusi Lunas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sejurus selepas keputusan diumumkan, saya tahu mereka merasa cukup kecewa kerana segala usaha mereka telah tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa seluruh rakyat Malaysia, termasuk rakan-rakan di Mekah yang sedang menunaikan umrah, Ustaz Salahuddin Nasir yang di Petua PAS kawasan baru balik petang tadi, setiap hari ada 3 kumpulan di depan Kaabah mendoakan kemenangan kita di Lunas Baru. Alhamdulillah, berkat bulan Ramadan Al-Mubarak, Allah memberi kemenangan yang cukup besar maknanya bagi perjuangan kita. Saudara Saifuddin menyebut selepas beliau diisytiharkan sebagai wakil rakyat, dia merasa lega kerana walaupun baru 1 jam diisytiharkan sebagai wakil rakyat, semua pembangunan telah beliau selesaikan di Lunas. Baru 1 jam tuan-tuan, jalan semua baru, jambatan baru, bekalan air, bekalan elektrik semua cukup. Itu baru 1 jam kita jadi wakil rakyat. Kalau bagi 4 tahun, insya Allah banyak perubahan yang akan kita lakukan di Lunas dan di seluruh negara, insya Allah. Jadi tuan-tuan, masa sudah hampir tiba. Saya kita bagi kesempatan kepada Yang Berhormat Presiden dan ada Ustaz Badrul Amin lagi. Malam ini tak ada permit. Kita berhimpun pada malam ini pun polis kacau juga. Pejabat saya terima panggilan, dia kata malam ini mana boleh adakan perhimpunan. Dia kata ini markas PAS, mana boleh keadilan gunakan. Apa punya bahalul punya PAS dengan keadilan adik-beradik, ini rumah kita. Betul lah ini milik PAS, tetapi PAS mengiktiraf ini adalah keluarga kita, keluarga besar, bukan UMNO, bukan Barisan Nasional. Yang polis nak kacau buat apa? Kalau tuan rumah sudah beri kebenaran, yang kamu sibuk buat apa? Saya geram juga lah, sakit dada saya balik ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf lah ya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang pergi ke sana. Kalau tidak ada penginapan, makanan kurang, saya pun ampun dan maaf. Saya selaku pengarah pilihan raya, inilah mandat amanah yang pertama diberikan kepada saya untuk mengendalikan pilihan raya. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada seluruh warga Gombak, daripada Keadilan, PAS, DAP, PRM dan seluruh negara
yang telah turun memberi sokongan dan dokongan untuk memastikan kemenangan calon kita di Lunas baru-baru ini. Saya sekali lagi berharap agar kita dapat bertemu lagi dalam pilihan raya kecil yang akan datang, yang sudah diumumkan oleh saudara Ruslan Kasim sebentar tadi. Kita tahu banyak tempat, tetapi tunggulah masanya. Mereka akan bertemu dengan kita sedikit masa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih YB Azmin. Presiden untuk diwakilkan kepada keadilan di Dun Lunas. Pada 3 hari bulan 12 sempena kelahiran Presiden, kita minta semua penyokong-penyokong berdiri di dalam dewan ni. Dan kita reformasi, 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 keadilan, 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 seluruh penyokong mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kepada Presiden Parti Keadilan Nasional. Presiden untuk memberikan ucapan. Disilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang berbahagia pengacara majlis Said Bunyamin, yang berhormat Senator Ustaz Hassan Syukri, yang berbahagia Saudara Subki Latif, Saudara Izam Muhammad Nur, Ketua Pemuda Parti Keadilan Nasional, Saudara Faizal Sanusi, Ketua Pemuda Parti PRM, Saudara Ruslan Kasim, yang berhormat Saudara Azmin Ali yang telah berjaya mengendalikan pilihan raya Lunas yang baru lalu, Saudara Eng Lam Yong, Saudara Ustaz Badrul Amin, Saudara Zulkifli Nurdin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ipdi nalarke. Ini penting sebab saya dicap sebagai anti-India. Jadi saya mesti tunjuk bahawa saya boleh dia kunjung-kunjung. Bolehlah juga cakap. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita di Ramadan Mubarak ini kerana kita dapat bertemu pada malam ini, dan juga kita telah mendapat kerusi Dun Lunas. Alhamdulillah. Saya teringat apa yang Saudara Anwar selalu berkata, mengingat kembali apa yang Saidina Ali selalu memberitahu pada kita, kebaikan yang tidak terencana akan dikalahkan oleh kejahatan yang terencana. Jadi pada kali ini menunjukkan bahawa kita mesti membuat satu perencanaan yang lebih baik, kerana apa yang berlaku di Lunas khususnya dan di Padang Serai amnya, Saudara Saifuddin lepas kalah pilihan raya tahun lalu masih lagi bekerja dan balik membuat program di Lunas dan di Padang Serai. Jadi ini membolehkan dengan lebih mudah lagi kita apabila berlakunya pembunuhan Dr. Joe Fernandez, kita dapat menawan kerusi Dun Lunas itu. Itu satu. Yang keduanya, apabila kerusi ini telah kosong, memanglah berlaku sedikit perbincangan di mana siapakah
yang akan menandingi kerusi DUN. Memanglah berlaku itu. Tetapi apa yang Ustaz Fadil Nur kata pada malam saudara Lim Kit Siang turun ke Lunas, apabila dia kata kita BA ni pecah, tak bersatu, tak ada muafakat, tapi malam itu telah menunjukkan bahawa kita bersatu. Dan Ustaz Fadil kata, siapa kata BA pecah-pecah? Kita ada satu saja calon, Saifuddin. BN ada dua, satu Lecumanan, satu Anthony Sami. Menunjukkan bahawa mereka yang kata mereka bersatu, tapi padahal mereka pecah. Itu dengan sekaligus telah mematah isu bahawa BA telah berpecah. Padahal di Lunas tak ada siapa cakap pasal BA ni, DAP gaduh ke, keadilan gaduh dan anti-anti India, tidak. Kami pergi masuk kepada ladang Henrietta, ladang Victoria, sama-sama masuk, dan kita walaupun Tan Sri Sami Velu kata kita tidak akan mendapat satu undi India pun, kita mendapat 25% daripada undi kaum-kaum India. Pada mereka saya sebutlah Rumba Nandri. Thank you very much. Apa dia kata pasal perkauman, isu agama, isu macam-macam isu. Tapi isu yang penting adalah isu nasional yang kita ketengahkan, yang telah diterima oleh pengundi-pengundi. Tapi mereka pun main kotak juga. Bubuh kartun saya imamkan sembahyang, mana boleh. Takkanlah yang tu pun mereka tak tahu, tak termakan. Orang tengok kartun saya jadi imam, takkanlah pula tak termakan. Jadi tak ada apa, tak berkesan pun kartun yang mereka buat itu. Jadi pada keseluruhannya alhamdulillah, berkat doa semua macam mana yang telah diceritakan oleh Saudara Azmin, walaupun ada juga bas yang terlepas, 4 biji bas saya difahamkan terlepas. Pagi-pagi mereka pergi dalam pukul 5 pagi itu masuk juga. Dan ada juga pengundi-pengundi, perayu-perayu undi yang kami daripada Pematang Poh lah, Matang Poh dekat, turun ramai pergi apa, pergi merayu undi, kena halau padalah, kena macam-macam lah pada orang yang pekat ni. Dan ada yang perayu undi daripada belah sana duduk di situ, jadi anak angkat di situ, dan kemungkinan lah memang pangkah situ, ni mengundi di situ. Jadi kita mesti buat macam mana nak cari, nak pasal kemungkinan pilihan raya yang akan datang mereka tak pakai pas sajalah. Jadi kita mesti tengok bagaimana kita mesti vigilant dan tengok dan menyekat helah mereka. Saya juga nak ceritalah sedikit. Memanglah seronok tu seronoklah kita menang, tapi ada juga perasaan sedih kerana Saudara Anwar dalam HKL dia sakit tulang belakang dia ada slip disc tu. Masa dulu memang dia jatuh kuda, lepas tu bila dia dah baik dah, dan bila dia belasah oleh Rahim Noor, dia jatuh tu, kesan jatuh, impact tu, memang tulang belakang dia ada keluar dia punya disc tu, dan memang sakit. Kami tidak dapat bertemu. Adalah hari itu memang dapat jumpa adalah kerana lepas 2 minggu memang itu adalah lawatan keluarga. Esok tu hari puasa pertama, Hana memanglah anak saya yang bongsu tu dah first time lah puasa penuh ni. Seronok lah nak pergi habaq kat bapak ni, ditahan. Saya tak ada sebab saya di Lunas. Apalah salahnya, bagilah anak-anak kecil ni jumpa bapak mereka, nak buka, nak sama hari puasa bulan baik. Tak boleh. Anak saya yang nombor 2 tu ada dia masuk. Polis tengah duk sibuk-sibuk lah dia masuk. Tapi dia ada 3 tahap. Dia masuk tahap kedua, dia ditahan dan diacukan senapang. Tu dia kata
tak, saya nak masuk semayang, saya bagi saya 5 minit saya semayang dengan bapak saya. Lepas tu dia tak bagi, dia panggil polis wanita, suruh keluarkan rumah. Itu apalah salah sangat. Anwar sekarang dirawat, bukannya apa anak-anak nak jumpa, dah jatuh dah lucut dah diaibkan dah dipenjarakan, dia jatuh dah hukuman. Apakah tidak sikit beri kemanusiaan itu? Kalau tanya arahan, saya tak dapat jumpa hari ni, tak dapat jumpa. Katanya, dia kata okeylah, mungkin selang sehari. Tak dapat jumpa. Dan tadi memanglah Izzah pergi buka puasa di bawah tu, nampaklah terubatlah sedikit rindu tu. Anwar bangun daripada katil lambai untuk 10 minit. Lepas itu polis datang, suruh dia balik. Dan bila ramai lagi datang untuk buka puasa, ditutupnya langsir. Itu menunjukkan apa pengaruh Anwar itu pentingnya. Saya kira saya ambil bahawa ini menunjukkan Anwar masih diingat, Anwar masih mendapat sokongan rakyat. Anwar adalah pemimpin kita. Walau bagaimanapun, saya ingat jasad dia boleh dipenjara, tetapi jiwanya tetap merdeka. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan semangat itulah kita akan teruskan seperti mana yang Saudara Azmin katakan, bahawa ini baru tahap pertama. Ada lagi pilihan raya, pilihan kecil ke besar ke yang saya tahu tunggu ni, next stage ni. Tuan-tuan dan puan, kita janganlah padamkan, sebab ini telah nyala semangat dan api reformasi yang lebih menyemarak lagi. Dan dalam Ramadan ini, insya-Allah Ramadan Mubarak akan membawa kita lebih berkat. Saya sudahilah dengan semangat kita, dan ingat, lawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datin Presiden. Dan sebenarnya beruntuk saya menjemput Ustaz Badrul Amin untuk membacakan doa dan memberi sedikit ucapan. Silakan dengan segala hormatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, tugas saya ni tukang baca doa je lah. Macam mana pun tuan-tuan, pengalaman peribadi saya di Lunasi tiap malam jadi imam. 3 malam Ramadan, 3 masjid saya jadi imam. Tapi saya cemburu dengan Khair Toyo. Sebab apa? Dia dapat gelaran imam Khair Toyo, saya tak dapat gelaran imam lagi. Agaknya dia sikit sama dengan Imam Ayatullah, macam itulah kot, nah. Jadi saudara sekalian, sebelum kita beredar, saudara, kalau saudara nampak kad raya depan tu yang lawa, sama lawa dengan saudara Azam belakang tu, itu ada jual sebelah sana, saudara, ada jual kad raya salam perjuangan di Aidilfitri, table kalender lawa, saudara, 4 keping RM5 saja. Maknanya sekeping itu RM1.25. Kalau beli asing-asing RM1.50, yang besar tu RM2. Jadi boleh dapatkan di luar tu. Dan juga berita keadilan. Berita keadilan tolong beli, saudara, sebab banyak lagi dalam simpanan kita. Ini sebagai dana kepada tabung Biro Penerangan kita. Tolong beli, saudara, berita keadilan. Akhirnya marilah, di samping kita berseronok dengan kejayaan kita, kita tundukkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat, merasakan syukur kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah tambah nikmat kemenangan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wahai Tuhan, Tuhan mencipta